Suami saya suka wanita berloceng. Suami saya suka wanita shemale. Oh my god, apa tu? Nak tahu? Jom kita check it out. Hai guys, bertemu kembali bersama YouTube channel Kak Oya call Kak Oya Fabulous. Guys, bertemu kembali. So hari ni Kak Oya nak share dengan korang satu topik yang agak berat. Suami saya suka shemale, suami saya suka wanita berloceng. Apa tu? Nak tahu? Tapi sebelum Kak Oya nak start bebel tentang topik ni, jangan lupa like, comment and share. Okay? Kalau korang tak nak ketinggalan dengan video Kak Oya, tekan je butang loceng tu supaya korang tak ketinggalan dengan video-video Kak Oya seterusnya. So hari ni topik yang Kak Oya nak share dengan korang adalah suami saya suka shemale. Suami saya ada hubungan dengan wanita berloceng. Okay? So, shemale tu maknanya wanita yang shemale tu bermakna wanita yang ada dua alam. Maknanya dia lelaki tapi dia berwatakan sebagai perempuan. Kalau kita tengok zaman sekarang memang ramai kategori wanita shemale. Dia shemale ni sebenarnya dia lelaki tapi dia berperwatakan sebagai wanita. Maknanya kalau korang tengok dia, korang tak boleh bajet yang dia ni seorang lelaki. Dia sebenarnya berwatakan lembut. Jiwa dan nuraini dia banyak ke arah wanita. Dia lelaki tapi dalaman dia tu dia more ke wanita. Macam tu lah lebih kurang. Kita panggil zaman sekarang kita panggil lelaki yang macam ni adalah shemale, wanita berloceng. Tapi sebenarnya dia lelaki. Dalaman dia lembut. Dia memahami lah apa yang lelaki inginkan. Macam tu lah. So korang kena hati-hati. Okay? Sebab zaman sekarang zaman yang bukan Kak Oya nak condemn sebenarnya, tapi sebenarnya kita kenapa jadi macam ni dengan keadaan sekarang ni, kan memang berleluasa masalah ni. So kalau korang perhatikan wanita-wanita shemale ni, kategori yang lelaki, kategori shemale ni, kalau korang tengok, korang memang tak dapat kita nafikan memang diorang punya cantik tu kalah orang perempuan. That's why ramai lelaki kat luar sana, kan, bukan semua, certain lelaki yang terpikat dengan lelaki shemale ni. Suami saya suka shemale. She perempuan, male lelaki. So wanita berloceng ni, sebab mereka, kalau korang tengok, rata-ratanya ada yang sampai sanggup shemale ni, dia punya perwatakan kalau korang tengok susah nak bajet. Korang tak boleh nak tengok, lelaki ke perempuan. Kadang-kadang diorang punya cantik tu kalah orang perempuan. Kalau korang tengok, dia punya fizikal dia memang menggiurkan. Sebab diorang ada yang dah ubah daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Diorang punya maintenance sangat tinggi. Makan ubat sana, makan ubat sini, injection sana, injection sini, operation sana, operation sini. Ada yang certain shemale dah buang dia punya aset kemaluan diorang, ubah kepada wanita. Ada yang still lagi ada dia punya aset kelakian dia. Tapi dia punya luaran dia ubah dia punya breast, dia punya butt, semua original tu nampak macam wanita. So sebenarnya ramai sangat yang teks bagi tahu, yang Kak Oya baca, rata-rata mengalami
suami saya ada affair dengan wanita berloceng, suami saya tertarik dengan wanita berloceng, suami saya semacam dengan lelaki tapi dia kata kawan baik. Kalau korang perasan, zaman sekarang lelaki macam apa? Lelaki dengan lelaki itu kategori apa? Homoseksual. Lelaki yang betul-betul lelaki, badan lelaki dengan lelaki. Ada juga zaman sekarang ni dah merapu-rapu, dah akhir zaman. So, Kak Oya just nak share dengan korang kenapa, okey? Kak Oya share dengan korang, okey? Tak pernah diperkatakan benda ni, kita tak pernah bincangkan, tak pernah diketengahkan. Tapi inilah zaman sekarang, dunia dah makin tenat, berbagai-bagai masalah timbul, dosa besar mulai timbul zaman sekarang. Dah merapu-rapu, dah akhir zaman. So kalau dulu kita sebagai isteri, kita jealous kalau suami kita rapat dengan perempuan. Tapi zaman sekarang, kalau suami rapat serapatnya dengan kawan lelaki pun, kita pun dah rasa macam macam kan. Lelaki kalau lelaki tu macam kita pun jadi tak keruan. Macam perempuan, macam suami kita tiba-tiba na'udzubillah, touch wood, macam rata-rata Kak Oya baca zaman sekarang ni merapu-rapu, ada yang terpikat dengan wanita berloceng. Sebab mungkin lelaki tu, mungkin orang lelaki ataupun suami-suami yang kat luar sana yang terjerat dengan wanita yang berloceng ni, nasihat Kak Oya, kita macam Kak Oya tak salahkan kaum lelaki, Kak Oya salahkan kaum wanita. Kak Oya kena nasihatkan kaum wanita Kak Oya sendiri. So, kita sebagai seorang wanita, kita kena jaga betul-betul segala-galanya dalaman dan luaran kita. That's why Kak Oya more tu nasihat kepada wanita. Kita tak boleh salahkan at one point dekat lelaki saja. Kita kena tengok side of diri kita dulu. Sebelum kita nak pinpoint each other, kita kena check balik diri kita sebelum kita nak salahkan lelaki kita, side lelaki. So that's why Kak Oya nak share, nak nasihat dekat wanita dekat luar sana. Korang kena jaga betul-betul segala-galanya, dalaman maupun luaran. Tapi sebenarnya kita cukup dengan berlandaskan agama. Kita jangan sampai main potong-potong, macam kita sebagai wanita, kita jangan ubah kejadian yang Allah jadikan. Jangan sampai zaman sekarang kalau korang nak tahu, nak cantikkan aset, tambah filler tu masukkan benang dekat muka, tarik, and then tambahkan silikon dekat breast kita. No, jangan sampai ke arah tu. Kalau boleh kita kena berlandaskan agama. Jangan ubahkan kita punya kejadian kita luar daripada dah merapu. Kita nak apa? Nak perhatian daripada seorang suami kita ubah. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai ada yang sampai nak pakai susuk sana, susuk sini sebab nak perhatian suami dia. Kita jangan sampai buat macam tu. Okey, sebab benda-benda macam tu kita kena ingat. Kita kena letakkan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama dalam hidup kita. Jangan sampai kita buat benda-benda merapu yang menyalahi agama, yang boleh mengakibatkan dosa kepada diri kita. Ada orang sampai sanggup pakai susuk untuk susuk muka, susuk vagina, semua tu jangan. No guys, no. Jangan sampai macam tu sekali untuk tawan hati suami korang. Kita just berserah, solat, doa, solat sunat, baca Quran, insya-Allah Allah akan bantu kita. Jangan give up. Yang selebihnya kita berserah. Kenapa saya share dengan korang? Kenapa lelaki suka lelaki? Sebab lelaki memahami hati lelaki. So, kita fikir macam tu je. Kan ada kat luar sana lesbian. Kita fikir, diorang kata wanita memahami wanita, lelaki memahami lelaki. So, zaman sekarang dah merapu dah. Kau dah takut dah tengok dengan keadaan sekarang kan. So, fitrah perempuan cemburu, membebel dalam rumah, tak bersiap kalau suami keluar. Habis kita soal macam
macam polis. Kan kita ni ketua, macam kita rasa macam bila suami kita keluar je, kita akan tanya, persoalkan suami kita nak pergi mana, you nak pergi mana tu, you nak buat apa, you keluar dengan siapa. So suami akan give up stress dan dia akan terus menyampah dengan kita. So Koya share dengan korang kena try to calm. Kena calm sangat-sangat. Kadang-kadang kita ni kena lepaskan juga suami kita dengan kawan-kawan diorang. Macam kita sebagai seorang isteri, kita kena lepaskan suami kita lepak dengan kawan-kawan dia, bagi dia masa, bagi dia buat aktiviti. Mungkin kadang-kadang suami kita ada hobi, give them some space to breathe without us. Kita kena bagi diorang ruang. Kalau dia ada nak lepak dengan kawan-kawan dia, just bagi dia space. Kadang-kadang diorang pun rimas nak duduk rumah berkepit 24/7 dengan kita kan. So bila suami kita keluar dengan kawan dia, kita pun me time lah dengan kawan kita. Jangan terlampau kontrol sangat suami kita. Kadang-kadang suami kita akan rimas dari segala sudut. Semua benda kita nak kontrol. Kita kena jaga diri kita juga. Kita kena look at diri kita. Bila suami kita keluar dengan kawan-kawan dia, kita pergi me time, pergi spa, manjakan diri kita, cantikkan diri kita, jaga dalaman kita. Kita kena servis tip top diri kita. Lepas tu kita check balik apa yang kurang kat diri kita. Kita kadang-kadang dalam ilmu rumah tangga ni dia meluas. Kita kena open minded. Jangan kita dalam kita nak berhubungan sesama suami dalam hubungan kelamin. Kita jangan biar suami kita je buat tugas. Kita pun kena give and take. Kena dua-dua berinteraksi antara satu sama lain. Sebab kadang-kadang dalam hubungan kelamin pun kita kena jadikan dia art of sex. Benda ni, sorry kau yang open sikit. Sebab benda ni kadang-kadang wanita dia takut nak explore benda-benda macam ni. Benda macam ni you have to open minded. Jangan jadi kayu. Korang kena explore. Korang kena tanya you nak macam mana. Kita kena dalam hubungan kelamin, kita dua-dua kena interact antara satu sama lain. Jangan jadi kayu. Jangan jadi seorang je main peranan. Kena dua-dua. Benda ni bila dua-dua calm, benda tu dia macam pengukuh rumah tangga adalah seks sebenarnya. Ilmu ni korang kena explore. Jangan, that's why suami korang boring. Suami korang cari luar sebab dia boring. Balik-balik benda yang sama. Balik-balik hubungan, especially hubungan kelamin tu sangat-sangat penting guys. Lepas tu yang tu korang kena jaga. Lepas tu korang kena jaga penampilan korang. Dalaman korang kena tip top. Number one, kena servis dalaman. Kena jaga korang punya penampilan diri. Janganlah boring dekat rumah. Janganlah masa korang berkapa dulu kan main cantik semua kan, semua indah-indah. Tapi bila dah kahwin buruk pakai baju kelawar. Sekarang baju kelawar kan dah cantik-cantik. Korang kenalah sentiasa berhias dekat rumah. Bukan kau suruh korang make up setebal 40 inci. Tak, korang kena berhias, berwangi-wangian. Kena cantik. Bila suami tengok je tak sabar dia nak balik rumah, nak terkam ini dia. Sebab dia tengok isteri dia cantik all the time, 24/7 cantik. Wangi. Dalaman korang wangi, semua wangi, servis tip top. Percaya cakap kok ya, suami korang tak akan cari luar kalau korang sentiasa get ready, sentiasa berhias. Korang kena bagi dalam masa yang sama, korang kena bagi suami korang ruang. Sebab that's why dia cari kat luar. Sebab korang jangan main-main wanita shemale ni dia tahu apa yang lelaki inginkan. That's why diorang punya body language, diorang tu dah tahu apa yang lelaki inginkan. That's why diorang pandai tarik lelaki punya attention. That's why aku cakap benda-benda macam ni korang kena fikir. Korang kena check balik diri korang. Korang jangan salahkan side lelaki aja. Korang kena salahkan diri korang. Kalau korang boring balik rumah bebel-bebel dengan comotnya, dengan
dengan tak terurusnya. Dulu cantik. Korang dulu sebelum kahwin dengan suami korang cantik. Macam model kan, cantik. Tapi bila dah kahwin, buruk kan. Bila lepas masak, nak tidur malam tu bau tumis. Badan korang bau tumis. So, suami korang pun tak selera nak pegang korang. Korang fikir, kenalah mandi. Bila nak tidur tu kan, korang dah pukul 8, dah masak, dah bagi dinner dekat isteri, dah semayang semua. Nak tidur tu, mandi. Make sure korang mandi dalam keadaan wangi, pakai lotion. So, suami korang akan attract benda-benda macam tu. So, think. Sebelum kita nak salahkan orang, kita kena salahkan diri kita dulu. Dua-dua ada salah, pro and kontra dia. Dua-dua pun ada salah. So, bila korang dah jaga benda-benda macam ni, insyaAllah suami korang tak akan keluar cari benda yang hiburan dekat luar. Kalau sentiasa korang jaga bilik tidur korang jaga penampilan korang all out dah jaga. InsyaAllah kalau korang dah jaga benda tu, kalau diorang still lagi cari kat luar tu, korang berserah, berdoa saja dekat Allah. There must be something wrong somewhere dekat suami korang. Itu ya kita boleh salahkan suami kita. Kalau kita dah tip-top, meletup, dah jaga all out, itu kita berserah pada Allah. Landaskan kepercayaan, toleransi dalam hubungan, memahami dan sentiasa ingat kita ni suami isteri harus saling hormat menghormati. Paling penting kita letakkan Allah yang paling utama, paling depan. Maka insya-Allah Allah akan lindungi jodoh hubungan suami isteri yang sah ni tanpa gangguan daripada orang luar ataupun orang ketiga. So doa Kak Oya, sesiapa yang mengalami masalah ni, korang harus kuat, harus usaha all out gila-gila, tambat hati suami. InsyaAllah dengan izin dia, Allah akan lindungi. Kadang-kadang Allah duga kita ni mungkin ada sebab dan hikmah. Kadang-kadang kita leka, kita lupa. So, Kak Oya nasihatkan korang wanita dekat luar sana, jangan biar suami korang tertarik dengan hiburan-hiburan kat luar. Korang kena tarik suami korang supaya pegang suami korang macam magnet, supaya suami korang dia tak sabar nak balik jumpa isteri dia yang cantik, meletup, tip-top. Korang pun boleh cantik. Korang pun boleh cantik macam wanita Shimil tu. Sekarang, korang kena cantikkan diri korang untuk suami korang. Maksudnya, wanita kena sentiasa keadaan ready. Kena sentiasa ada ilmu. Kena sentiasa cari. Sekarang ada macam-macam buku untuk cantikkan diri berlandaskan syariat. Janji korang tak buat operation mengapu-gapu tu, jangan buat sampai macam tu sekali. Maksudnya, korang carilah produk-produk yang macam-macam. Kalau korang nak cantikkan kulit. Sekarang ada macam-macam vitamin untuk cantikkan kulit, vitamin untuk putihkan kulit. Kalau korang tak putih, tak apa, janji kulit korang dalam keadaan bersih, cantik, luar dalam tip-top. Macam kalau yang bertudung, tak semestinya korang tak perlu jaga rambut korang. Kena. Wanita bertudung pun kena jaga rambut korang, mahkota korang. All out. Dalaman korang kena jaga. InsyaAllah. Dengan izinnya, suami korang takkan pandang wanita lain. Takkan pandang Shimil ke. Datanglah Shimil ke, wanita berloceng yang gila-gila cantik tu. Tak akan kalau korang jaga tip-top meletup. Korang kena bagi ruang dekat suami korang. Biar dia lepak dengan kawan-kawan dia. Kalau dia lepak dengan kawan-kawan dia, you sebagai seorang isteri wanita, pergilah me time dengan kawan-kawan korang. Kan? Jangan korang asyik kontrol suami korang saja. Bagi dia ruang. Bagi dia space untuk buat hobi dia. Apa yang dia suka, biarkan. As long as dia ada dengan korang bila saat korang memerlukan suami korang. Tu nasihatkan Kak Oya. Macam Kak Oya kalau suami Kak Oya tak suka berlekat dengan suami Kak Oya 24/7. Kadang-kadang Kak Oya kalau dia nak keluar, biar dia keluar dengan kawan dia. As long as dia tak ada lebih-lebih, kita tahu dia ke mana, itu dah memadai. As long as dekat handphone dia tak ada sampai pakai password, itu tak apa. Korang kena
kena ada table talk dengan suami korang. Apa yang suami korang nak, korang kena clear cut. Tanya, you, I punya ni, Cik Bunga ni bau ke tak? Kena tanya. Lepas bersama dengan suami tu, korang kena tanya benda-benda macam ni. Jangan malu sebab dia adalah suami korang yang sah. Apa benda korang jangan simpan. You tak suka macam ni, korang ubah. Kalau suami korang tegur pasal Cik Bunga korang, korang kena terbuka minda korang, open. You nak macam mana? Bila dia cakap Cik Bunga korang ada berbau ke whatsoever, korang pergi beli produk benda yang boleh yang boleh treat korang punya Cik Bunga tu supaya tak ada busuk. Korang kena check balik apa dalaman korang, apa korang makan yang boleh mengakibatkan Cik Bunga korang berbau. Benda-benda macam ni korang jangan pandang benda ni remeh. Kadang-kadang benda macam ni mengakibatkan korang boleh spoil rumah tangga korang. So, ingat pesan Kak Oya, yang paling penting korang kena balance hubungan rumah tangga. Korang kena, laki ni tak susah. Bapak Kak Oya selalu share ilmu ni. Bila saya cakap laki ni tak susah, korang cuma jaga dia punya perut dan kemaluan dia. Dua ni, kalau korang jaga tip-top ni, perut maksudnya korang jaga dia punya masakan. Maksudnya sentiasa masak dekat suami, sentiasa jaga perut dia, jangan bagi dia sentiasa berlapar. Kemaluan pula, ni Kak Oya open kemaluan pula korang kena sentiasa bagi dia punya keperluan. So benda-benda macam ni kalau korang jaga dua ni, insya-Allah korang pun kena tip-top meletup juga. Maksudnya kalau suami biasa normal lumrah lelaki dia nafsu dia Sabtu. So normal. Kalau sentiasa nak tu korang kena bersyukur sebab suami korang sentiasa cari korang. Itu normal. Kalau suami asyik bernafsu je, tu normal sebab diorang nafsu dia 1. Macam kita nafsu kita 9. Tu normal. So korang kena layan suami korang. Jangan sampai suami korang cari makan dekat luar. Itu dah bahaya. So yang lainnya, yang paling penting korang berserah. Kalau korang dah jaga tip-top meletup, selebihnya dia cari juga luar, korang berserah. Allah tu ada. Korang banyakkan berdoa, banyakkan solat istikharah, korang letakkan Allah paling depan, insya-Allah, supaya Allah lindungi jodoh, hubungan, pertemuan semua di tangan Allah. Selebihnya kita berdoa, insya-Allah. Pokoknya doa sesiapa yang menghadapi masalah macam ni, korang kena harus kuat, tambah hati suami korang all out, insya-Allah. Korang jangan malu, jangan segan. Kalau korang ada apa-apa masalah, korang DM je dekat Kak Oya. Korang jaga all out, tambahkan ilmu. Kenapa? Korang jangan rendah diri. Banyak produk kat luar sana yang boleh mencantikkan diri korang. Korang bukannya tak cantik. Wanita semua dilahirkan cantik. Cuma kita je nak mencorakkan diri kita macam mana. So, jaga rumah tangga, jaga diri, jaga hiasi peribadi, cantikkan apa yang patut. Jaga dalaman korang, jangan sampai biar Cik Bunga korang berbau, hangit, ikan masin tu semua. Jaga penampilan, sentiasa keadaan ready all the time. Badan kena sentiasa wangi. Okey, check balik diri kita. Jangan salahkan suami sebelah pihak. Okey? So itu saja, dan Kak Oya punya bebelan hari ni sangat panjang. Korang semoga Kak Oya minta ampun, minta maaf. Hari ni Kak Oya punya topik sangat-sangat agak-agak serius, agak-agak luar. Maksudnya topik Kak Oya hari ni macam agak-agak ni sikit lah, agak-agak berat sikit topik Kak Oya. So Kak Oya bukan saja nak share benda ni, Kak Oya just share my 2 cents of opinion. Okay, wanita, come on, jaga rumah tangga korang yang sah ni. Okay, bajai masih belum terlambat. Okay, cantikkan rumah tangga korang tu dengan ilmu, banyakkan ilmu. Jangan malu, jangan segan. Benda ni ilmu, okey? Jangan macam apa Kak Oya cakap ni? Apa Kak Oya cakap ni? Sebab benda ni reality. Okey, ingat tagline Kak Oya, kerana dirimu wanita begitu berharga. Bye semua, okey? Bye.